Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, banyak-banyak kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya, dengan limpah dan kurnianya, maka pada malam ini sekali lagi kita dapat berkumpul dalam siri-siri tazkirah, dalam mengisi kekosongan, iaitu di antara maghrib dan isyak. Kita isi dengan kuliah-kuliah ataupun tazkirah yang bermanfaat, insya-Allah. Moga-moga saya dan tuan-tuan yang hadir pada malam ini dapat manfaat bersama, insya-Allah. Sesuatu yang perlu kita ingat bahawa kehidupan kita ini, kehidupan kita sebagai orang Islam yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita sebagai umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman, mahu tidak mahu, sama ada kita sedar ataupun tidak sedar, kita akan menuju ke satu alam, iaitu alam akhirat. Sama ada kita suka alam akhirat, kita tetap ke akhirat. Tidak suka alam akhirat, kita akan ke akhirat. Yang belajar tentang alam akhirat akan ke akhirat. Yang tidak belajar tentang alam akhirat pun akan ke akhirat. Jadi mahu tidak mahu kita akan kembali menuju ke akhirat. Orang Islam akan ke akhirat, orang bukan Islam pun akan ke akhirat. Laki-laki akan menuju akhirat, perempuan pun akan menuju ke akhirat. Tua dan muda tetap akan menuju satu masa nanti ke alam akhirat, alam yang kekal abadi selama-lamanya. Satu alam yang kekal abadi selama-lamanya. Berapa tahun? Wallahu alam. 100 juta tahun? Wallahu alam. Kekal abadi, abadan, selama-lamanya. Hidup kita besok, tuan-tuan yang dikasih sekalian, sampai di akhirat besok, kita andai kata Allah takdirkan dimasukkan ke dalam syurga, maka kita akan kekal selama-lamanya dalam syurga. Tetapi kalau kita ditakdirkan Allah, na'udzubillahi min zalik, masuk ke neraka, maka kita juga akan kekal selama-lamanya dalam neraka. Jadi di akhirat kelak, tuan-tuan, ada dua pilihan. Ada dua jalan sahaja, tidak ada tiga, iaitu sama ada kita menuju ke syurga ataupun kita menuju ke neraka, kekal abadi selama-lamanya. Bayangkan tuan-tuan, kalau kita berada di satu alam ataupun kita dimasukkan ke dalam syurga yang penuh kenikmatan itu selama-lamanya kehidupan. Bayangkan kehidupan kita ketika itu. Bayangkan kehidupan kita di syurga. Di syurga tidak ada orang tua. Tidak ada orang tua di syurga. Jadi orang-orang tua yang ketika hidup di dunia ini tua, meninggal dia dalam keadaan tua, orang lama, di padang mahsyar pun dibangkitkan dalam keadaan lama, orang tua. Tetapi bila masuk ke syurga, orang tua dulu yang beruban rambutnya, yang gugur giginya, yang kulitnya telah tidak seperti orang muda, maka bila masuk syurga akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi handsome balik. Kata para alim ulama di dalam kitab mengatakan bahawa di syurga kelak umur manusia ketika itu sebaya sahaja, dalam 30 hingga 33 tahun di syurga. Dan di syurga manusia akan dibesarkan badannya seperti badan Nabi Adam alaihissalam. Di syurga ketika Nabi Adam alaihissalam dahulu, sebelum Allah hantar Nabi Adam ke dunia ini, tinggi Nabi Adam itu 60 hasta. 60 hasta. Dan lebar badan Nabi Adam 10 hasta.
begitulah keadaan orang besok yang masuk syurga. Begitu keadaannya, besar, penuh dengan nikmat, terhibur, bergembira selama-lamanya, tidak ada duka cita, tidak ada kelaparan, tidak ada kemiskinan. Orang syurga orangnya kaya-kaya semua kaya. Paling sedikit orang soleh kalau masuk surga, kata ulama, orang soleh kalau ditakdirkan masuk surga, paling sedikit dia akan mendapat bidadari yang cantik jelita itu 70 orang. Subhanallah, paling sedikit. Bayangkan tuan-tuan, 70 orang bidadari yang cantik jelita. Ya Allah, subhanallah. Yang mana bidadari ini ketika sekarang ini di syurga ini sudah ada. Bidadari sekarang sudah ada. Sekarang ini kita berada di dunia, bidadari sekarang sudah ada di syurga. Dan tertulis di dada bidadari itu nama-nama bakal suaminya di dunia ini. Tertulis nama-nama bakal suaminya di dunia ini. Kalau contohlah bakal suaminya itu nama Awang, maka dia akan merindui Awang, awangku sayang, I love you. Sungguh. Jadi tuan-tuan, insya-Allah adalah bakal suami bidadari syurga. Tetapi ada syaratnya. Di antara syaratnya tuan-tuan, kata para alim ulama, ialah orang yang rajin sembahyang sunat tahajud ketika malam. Inilah di antara tanda-tanda dia akan mendapat istri di kalangan bidadari syurga yang cantik jelita. Bidadari syurga tuan-tuan tidak akan pernah buang angin, tidak berak, tidak kentut, ketiaknya wangi. Subhanallah. Ampun maaflah bidadari dunia, ini kita cerita surga ni sekarang. Wangi. Pakaiannya 3 lapis, 7 lapis pakaiannya. Ketika dia minum, ketika bidadari itu minum, nampak air itu mengalir dari lehernya ke dadanya, nampak. Subhanallah, putih sangat. Bidadari cantik, ya Allah. Andai kata ulama, kalaulah hujung kuku bidadari ini, hujung kuku saja tuan-tuan, hujung kuku ditunjukkan ke dunia ini, dia tunjukkan kukunya saja di dunia ini, maka cahaya kukunya itu menenggelamkan cahaya matahari. Subhanallah, cantiknya bidadari ini. Dia sentiasa merindui bakal suaminya di dunia. Sebab itu orang-orang yang bakal masuk surga, ketika dia bergaduh dengan istrinya di dunia ini, istrinya bergaduh dengan suaminya, istrinya derhaka, maka berkatalah bidadari surga. Dia kata, wahai wanita jahat, jangan kau marah suamiku itu. Wahai wanita jahat, jangan kau marah suamiku itu. Kerana bidadari anggap bila istri di dunia ini marah suaminya, derhaka pada suaminya, maka dia akan dikutuk oleh bakal istri di surga, itu bidadari. Subhanallah, ini tertulis dalam kitab dan akan ditempuh oleh semua orang-orang yang akan masuk surga. Subhanallah tuan-tuan, di surga ni cerita sikit, mukaddimah ni baru mukaddimah. Di surga tuan-tuan, orang tidak lagi perlu bekerja. Tidak ada pekerjaan di surga. Tidak ada kerja kosong, tidak ada ditulis dalam iklan jawatan kosong, tidak ada. Kerana orang-orang surga itu, penghuni surga itu semua kaya-kaya belaka. Hartawan, jutawan semua. Mempunyai istana-istana yang cantik. Satu istana di dalam surga mempunyai 700 bilik. Satu istana mempunyai 700 bilik. Setiap 700 bilik itu pula mempunyai 700 katil. Nah, setiap katil itu pula di bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir. Subhanallah, bayangkan bagaimana itu. Subhanallah, istana di surga. Kalau 700 bilik, kecil ke besar? Besar, tuan-tuan. Mukadimah ini untuk memberi kita semangat bahawa pentingnya kita beramal ibadah untuk menjadi penghuni surga. Dan kita beramal ibadah ialah kerana Allah semata-mata dan mengharapkan keridaan Allah. Moga-moga Allah ampunkan dosa kita dan Allah berikan kita termasuk di kalangan hamba-hamba yang saleh dan dikurniakan nikmat surga kelak.